Okey, hai, salam sayang semua. Hari ni cikgu nak ajar cara sambung proses memotong pola yang kita dah sediakan ni. Motong pola untuk kita punya rompi bahagian hadapan, bahagian belakang dan bahagian lapik rompi kita ni. Okey. Mula-mula cikgu tunjuk cara memotong kita punya pola rompi bahagian hadapan ikut sahaja garisan yang berwarna biru ini. Okey, ini bahagian hadapan. Kita potong dulu menggunakan gunting kertas yang tajam. Okey, ini cikgu gunting bahagian bawah rompi ikut garisan yang berwarna biru tu ya. Ikut je garisan. Okey. Ikut garisan ni bahagian rusuk cikgu gunting. Okey, ini bahagian lubang lengan. Cikgu gunting. Kita dah tandakan dengan yang warna biru tu. Ikut saja garisan tu. Okey, putus. Lepas tu bahagian bahu. Okey, pusingkan. Ini bahagian garis leher. Bahagian hadapan rompi kita Okey, bahagian tengah hadapan ni dah tak perlu dah sebab dia memang di end kertas ni kalau awak lukis di tengah sikit awak kena potong. Okey, letak tepi. Kemudian cikgu ambil pula pola bahagian belakang. Kita dah tulis kat sini GTB ni belakang pola bahagian belakang rompi. Okey, ini cikgu potong dulu garisan tengah belakang ni. Garisan tengah belakang ni cikgu potong dulu ikut je garisan merah ni. Sebab kat sini tak ada garisan biru, ikut garisan merah ni potong straight terus sampai atas. Okey. Kemudian cikgu potong bahagian garis leher bahagian belakang ikut garisan warna biru. Okey, kemudian garisan bahu. Cikgu ikut juga garisan warna biru. Garisan lubang lengan. Ikut garisan warna biru. Okey. Kemudian garisan rusuk. Garisan rusuk. Kemudian garisan bawah kita punya vest ataupun kita punya rompi ni. Ini bahagian bawah Okey. Siap. Dah, cikgu dah pisahkan. Kita punya ni dah keluar pola ni. Dah keluar dah pola bahagian belakang ni. Letak tepi. Sekarang ni kita potong pula pola bahagian lapik. Pola bahagian lapik kita dah tekap kan? Okey, ni. Kita dah tekap dan labelkan. Ini pola bahagian hadapan, yang di sini pola bahagian belakang. Ikut je garisan biru. Garisan biru di atas ni, garisan kita punya garisan leher, pola belakang. Cikgu potong di sini. Kemudian cikgu potong bahagian bahu, pola bahagian belakang. Lapik lubang lengan bahagian belakang lapik ikut je garisan biru
Kemudian bahagian rusuk. Okey. Kemudian ikut garisan yang warna hijau ni, bahagian bawah ni. Okey. Okey, siap potong pola bahagian belakang. Okey. Kita potong pula bahagian hadapan lapik. Potong pula bahagian hadapan lapik. Okey, cikgu potong dulu bahagian bawah. Yang garis warna biru depan ni tak perlu sebab dia berada di hujung kertas. Di tepi kertas tu. Okey, bahagian bawah. Cikgu potong pula garisan hijau. Okay. Kemudian bahagian rusuk, bahagian lubang lengan, potong sampai habis. Okey, bahagian bahu dan bahagian garis leher. Garis leher hadapan Okey. Siap memotong pola. Ni bahagian hadapan. Okey, sekarang ni bila kita dah potong semua sekali, mesti ada 4 keping pola, iaitu bahagian hadapan kita punya rompi, bahagian hadapan, kemudian bahagian belakang rompi, bahagian lapik hadapan rompi, bahagian lapik belakang rompi. Okey, cikgu nak ajar cara menyusun pola pada fabrik. Okey, sekarang kita sambung. Cikgu akan ajar cara potong pola pada fabrik. Susun atur pola dulu pada fabrik. Sebelum nak susun atur pola ni, kita kena sediakan dulu design. Ni, cikgu sediakan design. Desainnya ni cikgu akan buat untuk cikgu punya rompi. Okey. Di sebelah kanan fabrik tanpa corak, di sebelah kiri fabrik bercorak dan bahagian belakang fabrik bercorak. Bahagian lapik dalam fabrik tanpa corak. Okey, lakaran ni semua orang kena ada terlebih dahulu. Contoh lakaran Ini lakaran yang cikgu nak buat. Menggunakan dua jenis fabrik, satu fabrik bercorak, satu fabrik tanpa corak. Okey. Cikgu nak tunjuk dulu susunan pola pada fabrik bercorak. Okey. Okey, tengok betul-betul Fabrik yang cikgu lakarkan ni, bahagian belakang fabrik bercorak, bahagian sebelah kiri cikgu punya rompi menggunakan fabrik bercorak. Okey. Sebelah kiri fabrik bercorak. Okey. Disebabkan bahagian belakang tu lakaran bahagian belakang ni sekeping, ini ada tanda lipatan ni. Bahagian belakang pola ada tanda lipatan yang 3 biji bulat ni. Tanda lipatan ada 3 biji bulat. Okey. Yang ini kita kena lipatkan di bahagian fabrik yang berlipat. Ni cikgu lipatkan. Okey, nampak Ni cikgu lipatkan. Cikgu nak tunjukkan kedudukan pola cikgu di mana. Okey. Ni tanda lipatan, ni bahagian yang berlipat. Okey, letakkan selari. Selari Ruangan di sebelah sini besar sikit tak apa. Kalau agak-agak ada pembaziran, okey, rapatkanlah sikit. Okey. Ni pastikan betul-betul berada di lipatan fabrik. Okey. Kemudian semat dengan peniti. Semat dengan peniti. Cikgu punya peniti.
Semat dengan peniti. Semat dengan peniti ni kena semat betul-betul supaya dia tidak tertanggal daripada fabrik yang awak bentangkan ni. Okey. Tekan betul-betul. Cikgu letak 4 jarum kat sini. Okey. Ni cikgu dah letak. Kemudian tengok balik lakaran. Sebelah kiri fabrik bercorak. Sebelah kiri fabrik bercorak. Okey, ini pola kan? Okey, tengok kedudukannya. Dia macam ni kan? Ni sebelah kiri, sebelah kiri. Okey, letakkan di sini. Sebelah kiri fabrik bercorak. Kita potong satu bahagian dulu bahagian fabrik bercorak terlebih dahulu. Nanti cikgu tunjuk pula nak potong fabrik tanpa corak. Okay. Ni cikgu dah sematkan elok-elok. Dah semat elok-elok kan? Okay. Okay, sebelum tu cikgu nak tunjuk. Ni cikgu ada buat lakaran yang banyak. Lakaran yang cikgu pilih yang satu ni tadilah. Itu yang cikgu warnakan. Ni final cikgu Ni lakaran ni cikgu pilih, yang cikgu buat. Ada pelbagai nanti ni cikgu akan masukkan dalam grup. Awak boleh tengoklah yang mana satu awak nak buat. Okey. Ni cikgu dah susun atur pola. Okey, sebelum awak gunting, pastikan awak snap dulu. Susun atur pola awak pada fabrik ni. Snap gambar. Okey, kemudian nanti ini kena dokumentasikan. Okey, gunakan gunting fabrik. Gunting sahaja mengikut garisan tepi pola tu. Ketika menggunting, jangan angkat fabrik tu. Tangan kiri awak tekan pola. Tangan kanan je yang bergerak. Ikut je. Kena pakai gunting yang tajam. Kalau gunting awak tak tajam, nanti awak potong, dia takkan putus. Kena guna gunting yang tajam. Okey, macam cikgu gunting kertas dengan gunting fabrik, cikgu asingkan. Okey, ini cikgu dah gunting. Dah keluar dah. Ni fabrik. Ini cikgu gunting ikut je garisan tepi ni. Okey. Dah keluar satu. Cikgu gunting pula yang bahagian hadapan sebelah kiri cikgu fabrik bercorak tadi. Gunting je ikut tepi pola ni. Ikut je, jangan bagi ruang langsung. Ikut je, follow je awak punya tepi tu. Jangan awak besarkan kalau awak besarkan, nanti awak punya baju lebih besar daripada pola awak. Ni gunting. Ikut je. Okey. Dah keluar. Ni
sebelah kiri cikgu fabrik bercorak. Okey. Okey. Untuk yang ini kan ada tanda lisu pemadan ni, awak boleh cucukkan dulu dengan needle, dengan jarum. Cucukkan dulu. Sebab kita nak pindahkan tanda. Ini adalah salah satu tanda pola Cucuk dulu dengan jarum. Kemudian gunakanlah pensel warna ke. Kalau pensel warna, guna warna merah sebab ini warna biru. Pensel warna merah untuk tandakan, ikut je yang tadi dah cocok dengan jarum tu kan. Tanda sikit, tanda sikit, tanda sikit, tanda sikit. Kat situ ada nampak tanda ni, 1, 2, 3, 4. Okey, dah tanda tu boleh cabut jarum. Cabut jarum 4 ni. Okey. Boleh letak tepi. Ni boleh cabut Nanti cikgu ajar macam mana cara nak pindahkan garisan ni dekat awak punya fabrik tu. Okey, boleh cabut sebab pola ni kita nak guna pula untuk potong fabrik tanpa corak sebelah. Ni sebelah kiri kan. Ni fabrik ni bercorak ni sebelah kiri ikut design kita. Ni sebelah kiri, yang sebelah kanannya fabrik tanpa corak. Okey. Okey, untuk yang ni bahagian belakang ni akan ada tanda lisu pemadan ni kan. Sama. Cucuk dulu dengan jarum supaya dia tak lari. Yang bahagian belakang ni kita tak guna untuk gunting fabrik tanpa corak, tapi kita tanda dulu ni lisu pemadan. Okey, kita letak tepi Dah cucuk dengan jarum. Ni dah cucuk dengan jarum. Cikgu letak tepi dulu. Okey, sekarang kita keluarkan fabrik tanpa corak. Fabrik tanpa corak sama je, awak letak. Bahagian sebelah mana? Sebelah kanan ke kiri? Tadi sebelah kiri, ni sebelah kanan. Sebelah kanan kan? Fabrik tanpa corak kan? Dengan lapik bahagian dalam Okey, kalau sebelah kanan kita letak dia macam ni. Fabrik tanpa corak ni untung sikit sebab awak pusing sebelah mana pun nak tengok ni bahagian luar dengan bahagian dalam boleh tengok daripada tepi ni. Yang mana dia berbulu tu adalah bahagian dalam ni bahagian luar tak berbulu. Okey. So cikgu letakkan yang bahagian dalam tu di atas ni sebab cikgu nak ini sebelah luar yang betul kan. Okey, tengok design sebelah luar yang betul. Jadi sebelah dalam cikgu letak begini. Letak begini. Semat dengan peniti. Sama proses tadi. Ni sebelah luar fabrik di sini Yang cikgu letak ni sebelah dalam fabrik.
Awak kena pastikan betul-betul sebelah kiri ke sebelah kanan awak punya fabric tanpa corak ni. Jangan nanti dah jahit fabric tanpa corak ni jadi sebelah kanan, fabric bercorak fabric bercorak sebelah kiri, fabric tanpa corak belah kanan. Okey. Ini okey, yang bahagian pola ni pun sama. Yang bahagian pola lapik awak letak je, lipat je yang ujung ni kan. Lipat dua. Ni letak. Ni lipat. Lipat dua. Sebab nak letakkan pola lapik. Untuk memudahkan awak nak ambil gambar, untuk sebagai bukti awak nak potong, kita letak dulu pola untuk awak punya bahagian hadapan sebelah kanan fabric tanpa corak. Okey, yang ni ambil gambar kemudian baru gunting. Ambil gambar ni dulu gunting ikut je kertas tu. Ikut je tepi kertas tu, tepi pola awak ni. Sebelah kiri tangan awak mesti tekan awak punya pola. Hanya sebelah kanan je yang bergerak. Fabric yang nak dipotong jangan diangkat. Ikut je tepi kertas tu. Okey, sama juga proses. Okey, ni cikgu dah potong Cikgu dah potong. Yang ini di sebelah luar fabric, yang ni sebelah dalam fabric. Sekarang ni tandakan dulu untuk lisu pemadan. Sama. Prosesnya sama. Okey, cucuk dulu dengan jarum untuk tanda lisu pemadan. Tapi ini awak tak boleh tanda sebelah sini sebab ini sebelah luar fabric. Awak kena tanda di sebelah dalam. Buka jarum peniti ni. Satu je buka. Tandakan. Selak kertas tu, tanda di sini. Nanti cikgu ajar macam mana nak garis. Ni boleh buka Tapi nak buka ni kena hati-hati, jangan jarum ni tercabut. Jarum yang kita tanda ni untuk tanda lisu pemadan. Okey. Kita tanda. Satu lagi tanda belum. Okey. Dah ada 4 tanda Dah ada 4 tanda, boleh cabut. Pastikan betul-betul ada 4 tanda. Jangan awak cabut dulu, awak baru nak tengok. Okey, cabut. Ada 4 tanda kat sini. 4 titik. 1, 2, 3, 4. Nanti cikgu ajar macam mana nak buat. Dah keluar kan? Okey, dah keluar kan? Okey, sekarang letak pula pola untuk lapik. Okey. Ni fabric lipat siap-siap sebab pola ni, yang ini kita nak dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang ini ada tanda lipatan, kita kena letak di bahagian yang berlipat. Macam mana nak letak ni? Okey, letak je macam ni. Ni fabric ni ada dia terlipat sikit, awak ratakanlah. Kalau tak nak setrika, awak ratakan pakai kuku je pun boleh. Okey, pastikan muat. Letak pola. Letak pola begini. Okay. Tengok bawah ni ada apa. Kalau permukaan awak tu tak rata, ratakan dulu. Letak pola begini. Ni jangan letak tepi sangat
Sebab yang end fabric ni dia kadang-kadang dia mengecut sikit. Jadi awak ke tengah sikit. Awak ke tengah sikit. Semat dengan peniti. Semat dengan peniti. Ni yang dekat tanda lipatan ni, pastikan dia betul-betul dekat tepi ni garisan ni. Garisan tanda lipatan ni betul-betul dekat garisan lipatan. Betul-betul dekat tepi. Okey, semat. Pastikan dia betul-betul Jangan dia bergerak tu, awak tak betulkan, awak peniti. Awak semat dengan peniti tu, pastikan dia betul-betul di tepi tanda lipatan tu. Okey. Kemudian dah siap ni, snap picture dulu. Snap picture untuk lapik ni, dah snap picture baru gunting. Proses menggunting sama. Tangan kiri tekan pola awak atas fabrik tu. Lepas tu gunting. Gunting ikut saja tepi pola tu. Jangan lupa sebelum gunting kena ambil gambar dulu untuk awak punya dokumentasi Okey, kaedah memotong ni awak kena potong yang bahagian besar dulu baru potong bahagian kecil. Okey, cikgu dah siap potong, cikgu keluarkan. Cikgu letak tepi. Potong pula bahagian belakang lapik. Sebelum potong fabrik tu kena pastikan awak punya kedudukan pola tu betul-betul tetap kedudukannya. Okey, dah siap. Okey. Ni. Cikgu potong ngam-ngam je. Tak ada lebih pun. Okey. Pakai fabrik ni awak boleh letak tepi dan cikgu ajar awak macam mana nak memindahkan tanda pola. Okey, memindahkan tanda pola Dah siap. Ada berapa panel ni? 1, 2, 3, 4. 4 panel. Okey, jom kita pindahkan tanda pola pula. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk cara memindahkan tanda pola. Apa dia memindahkan tanda pola tu? Okey, memindahkan tanda pola tu kita nak pindahkan garisan yang berwarna merah ni pada kita punya fabrik yang kita potong tu Cikgu letak dulu lapik kat tepi. Cikgu keluarkan dulu yang ni, yang fabrik bercorak ni tadi yang kita dah potong mula-mula. Okey, fabrik bercorak ni, ini di sebelah luar, yang warna tak berapa nampak ni di sebelah dalam. Okey, yang di sebelah dalam ni tadi kita dah tanda 4 tanda untuk lisu pemadan ni kan. 4 tanda lisu pemadan ni gariskan dahulu guna pembaris. Sambungkan saja titik yang kita tanda tadi ni. Sambungkan je guna pensel warna merah. Okey, cikgu buat sini nanti cikgu tunjuk. Nampak tak? Okey, cikgu tanda lisu pemadan.
Ni cikgu punya lisa pemadan. Nampak tak? Tak berapa jelas kan? Tapi cikgu nampak lah. Ada. Okey, kemudian kita kena tahu kita punya ni ukuran di bahagian tengah sini, ukuran sini, untuk sini. Kemudian ukuran ini untuk garis leher, ukuran garis bahu, ukuran lubang lengan, ukuran rusuk berapa dan ukuran bawah ni. Okey, kita punya garis leher ukuran ni, lisa pemadan kita ni, lisa pemadan pula. Kita punya basi kelem ni adalah 0.8. 0.8 kat mana? Ni. 0. Ni pembaris cikgu ni kan? Transparent pembaris ni. Cikgu letak tangan cikgu. Guna yang ni lah, yang putih. 0. Kat sini ada calik tengah. Ini ada calik kecil-kecil ni kan? Tak sampai ni 2, ada senggat 2 ni, kurangkan. Maknanya duduk dekat sini. Okey. Ini letak dekat tepi. Kurangkan 2 senggat. Tanda sini. Yang bahagian ni lurus, senang sikit. Bahagian lurus ni kita tanda sikit je, nanti kita garis. Ni 0.8. 0.8 kita garis daripada atas sampai bawah. Letakkan je pembaris kita tu. Ni cara pindahkan tanda pola. Sebab kalau dekat bengkel, kat sekolah, cikgu ada alat, kita gunakan roda surih dengan kertas karbon. Okey, untuk garisan ni, tengah bahagian butang ni bahagian butang tengah, kita punya tengah hadapan ni, bahagian butang ni 1 cm. 1 cm tahu kan nak baca macam mana? 0 hingga 1. Okey, ni juga garisan lurus. Pun senang juga, tanda sikit sini, tanda sikit sini. Biasa cikgu tanda 3 lah. Untuk memudahkan cikgu nak sambung garisan ni. Sebab pembaris cikgu pendek kan. Garis je daripada atas ni, tanda sampai bawah. Cikgu suka buat garisan putus-putus. Sebab cikgu tahu yang ini adalah untuk dijahit. Okey. Kemudian bahagian bawah sini, bahagian bawah kita punya rompi ini adalah 1.5 cm. 1.5. Macam mana nak baca? 0 hingga 1, nombor 1 ni 1. Kemudian tengah-tengah antara nombor 1 dengan nombor 2 ni ada yang panjang ni kan? Yang panjang ni adalah, ni bacaan 1, ni 0.5. Jadi 1.5. Okey. 1.5 letak, kita tandakan. Yang ni sebab garisan melengkung kan? Garisan melengkung kena tanda sedikit demi sedikit. Tak boleh nak buat garisan lurus sebab dia adalah garisan melengkung. Tanda sikit-sikit. Tanda sikit-sikit. Tanda sikit-sikit sampai habis ni. 1.5 cm. Okey. Bahagian rusuk sini, ni bahagian rusuk sini adalah 1 cm. Sama, proses sama. Ini garisan melengkung kan? Awak kena tanda sikit-sikit lah. 1 cm. Ukur sikit-sikit. Tak apa, buat perlahan-lahan. Buat perlahan-lahan supaya kejadiannya nanti sempurna. Gariskan terus sampai bawah ni Okey. Ni 1 cm dah sudah. Okey, kemudian yang lubang lengan ini jaraknya 0.8. Tengok. 0.8. Tak sampai 1 cm sama macam kita punya garis leher tadi. 0.8. Macam cikgu ajar tadi, kurangkan 2
Cikgu suka. Yang ni boleh pusing-pusing, tak ada masalah. Tandakan. Garisan ni, garisan melengkung, awak kena tanda sikit-sikit. Awak buat dia, awak boleh gerak-gerakkan dia. Kosong perpuluhan 8. Sampai habis 0.8 tu. Okey, bahagian bahu sini. Bahagian bahu sini ni jaraknya 1 cm. Ni bahagian bahu ni. 1 cm. Okey, yang ni garis lurus. Boleh tanda sikit dan garis. 1 cm, tanda sini sikit, tanda ujung sini pula. Kemudian garis. Buat garisan putus-putus. Okey, siap. Cikgu punya tanda pola fabrik bercorak untuk bahagian hadapan sebelah kiri. Okey, kemudian fabrik bercorak bahagian belakang. Okey, tadi cikgu dah cucukkan jarum ni untuk cikgu pindahkan tanda lisu pemadan. Okey, kemudian boleh buka ni. Boleh buka peniti yang ni. Yang lisu pemadan tu jangan buka lagi. Kita belum tanda lagi. Letak, kemudian buka jarum peniti ni. Yang ada kita sematkan 4 tu. Ya, kecuali 4 di bahagian kita punya lisu pemadan. Okey, buka ni. Lisu pemadan kita kat sini ada tanda kan? Ni, tengok jarum ni. Jarum dah terkeluar ni. Ada 4 jarum. Tandalah dulu kat sini. Tanda dulu. Ikut je jarum tu. Jangan awak cabut jarum tu. Nanti awak tak boleh nak tanda lisu pemadan. Okey, dah tanda ni. Awak terbalikkan pula. Kat bahagian kertas ni. Tengok. Selak dia punya ni, kertas. Kat mana ujung jarum tu duduk. Tengok kat mana ujung jarum tu. Awak kena tengok betul-betul. Dia touch kat mana kat kain tu. Kat fabrik tu. Satu lagi. Sebelah sini pula. Okey. Cikgu dah habis tanda. Keempat-empat jarum peniti cikgu cabut. Untuk lisu pemadan tadi. Yang kita dah tanda 4 penjuru tu kan. Okey, boleh keluarkan. Ni ada tanda 4. 1, 2, 3, 4. Guna pembaris, sambungkan garisan. Kita tanda titik tu. Buat garisan putus-putus. Okay, sambungkan. Buat garisan putus-putus. Sambungkan bentuk diamond ni. Ni lisu pemadan bahagian belakang. Kemudian sebelah lagi, yang sebelah sini. Kan kita boleh buka ni. Kita boleh buka ni. Ni tanda yang satu lagi tadi. 1, 2, 3, 4. Sambungkan. Sama je prosesnya. Dia mesti tanda di sebelah dalam fabrik Ni sebelah luar fabrik yang cantik ni. Yang pudar warna ni sebelah dalam. Okey, dah siap 2 lisu pemadan ni. Kita tanda pula. Tanda garisan pemadan. Di bahagian tepi rusuk ni. Kedua-dua belah tepi rusuk ni berapa cm? Sebelah rusuk ni 1 cm. Okey, tandakanlah.
Sama je proses macam tadi tu. Tanda proses yang ni garisan melengkung ni awak kenalah tanda sikit demi sedikit. Okay, hari ni cikgu nak ajar meletakkan pola pada fabrik, kemudian memotong fabrik dan memindahkan tanda pola sahaja. Okey, untuk kelas akan datang, cikgu akan ajar awak cara untuk menjahit rompi ini yang kita dah potong ni. Cikgu akan ajar minggu berikutnya. Siapa yang ada mesin jahit, awak bersedia dengan mesin jahit. Siapa yang tak ada mesin jahit, cikgu akan ajar teknik menggunakan jahitan tangan. Mesti ada jarum jahit tangan Okey, ini bahagian rusuk dah sudah. Cikgu buat pula bahagian bawah rompi. Bahagian bawah rompi tadi, bahagian bawah ni berapa? Ni 1.5 cm. Okey, ukurlah 1.5 cm. Tanda semua bahagian bawah ni 1.5. Sepanjang-panjang bahagian bawah ni tandalah 1.5 cm. Kalau kat rumah tak ada pensel warna, awak tanda pakai pensel pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting awak nampak awak nak jahit macam mana nanti. Dekat mana awak nak jahit nanti. Okey, siap bahagian bawah. Buat pula bahagian lubang lengan. Sebelah kiri dan sebelah kanan ada 2 lubang lengan kan. Lubang lengan ni, garisan melengkung ni berapa? 0.8. Dia sama je, depan dengan belakang sama je. Lubang lengan 0.8 bersama dengan bahagian garis leher. Buat keliling bulatan ni, garisan melengkung ni. Okey, cikgu buat pula lagi satu bahagian. Ikut je step-step cikgu ajar ni. Kalau awak ikut betul-betul, InsyaAllah awak boleh buat. Okay, 0.8 siap bahagian garis leher. Kemudian buat dulu bahagian garis melengkung ni garis leher. Ini lubang lengan. Kita buat juga bahagian garis leher. 0.8 juga garis leher. Garis leher bahagian belakang 0.8 juga Okey. Garisan bahu 1 cm. Cikgu suka tanda sebab ini garisan lurus, tanda 2 je. Kemudian gariskan. Sambung je garisan ni. Okey, sebelah lagi 1 cm. Sambungkan garisan. Okey, siap tanda fabrik bercorak. Siap tanda fabrik bercorak, kita letak tepi. Letak tepi terlebih dahulu. Fabrik tanpa corak yang di sebelah mana ni? Ni sebelah kanan tadi. Tengok balik design, betul tak? Sebelah kanan. Ni design cikgu tadi kan? Ni sebelah kanan kan? Okey. Yang ada tanda 4 titik tadi, ini lisu pemadan. Ni bahagian dalam ke bahagian luar? Ini bahagian dalam. Kita akan tengok macam ni. Ni sebelah luar. Jadi sama sebelah kanan, ni pun sebelah kanan. Okey. Jadi kita dah tanda lisu pemadan ni dengan jarum peniti dan kita tanda dengan
pensel warna berwarna merah ni. Okey, kemudian cikgu pindahkan garisan ni untuk memudahkan kita jahit nanti. Cikgu buat garisan warna merah Okey, nampak lisa memada cikgu. Ukuran yang lain sama je. Bahagian bawah 1.5. Ukurlah balik. Bahagian bawah 1.5 cm. cm. Bahagian depan ni tengah hadapan 1 cm. Ukur 1 cm. Ni garisan lurus, tanda sikit ni. Kemudian sambung je lah garisan ni. Kalau garisan lurus boleh buat tanda sikit-sikit, kemudian sambung je garisan ni. Garisan lurus tak ada masalah, garisan melengkung yang masalah sikit. Okey, ni pun garisan lurus. Ni berapa? Garis leher. Garis leher 0.8. Tanda situ sikit, tanda bawah sikit. Gariskan je. Garisan lurus kan? Okey, dah tanda. Garisan bahu 1 cm. Garisan bahu 1 cm, tanda sini sikit, tanda sini sikit. Okey, gariskan. Okey, garisan lubang lengan 0.8. Ni garisan melengkung, kena tanda sedikit demi sedikit. Sampai ujung sini. Bahagian rusuk 1 cm. 1 cm ni bahagian garisan melengkung, kena tanda sikit demi sikit. Okey. Siap. Okay, kita siap bahagian ni sebelah kanan. Ni fabric bercorak sebelah kiri. Ni bahagian belakang, fabric bercorak. Sekarang kita sediakan pula bahagian lapik. Okey, sama tak design cikgu ni? Sama kan? Okey, kita sediakan pula bahagian lapik. Bahagian lapik kita hanya tanda untuk di sekeliling yang berwarna merah ni je. Okey, boleh cabut jarum peniti. Sebab dia tak ada lisu kan. Okey. Ni awak buka. Pola ni letak tepi. Okey. Bahagian bawah ini tak perlu tanda apa-apa. Hanya tandakan bahagian rusuk ni. Ni bahagian rusuk. Sebelah kiri, sebelah kanan. Bahagian rusuk ni, bahagian garis, lubang lengan, bahu, garis leher, bahu, lubang lengan. Itu saja awak kena ukur. Ini bahagian rusuk 1 cm. Bahagian lubang lengan 0.8. 0.8. Bahagian bahu 1 cm. Tanda sini sikit.
Tanda sini sikit, gariskan. Bahagian garis leher 0.8. 0.8, tanda sikit. Ini buat sedikit demi sedikit Okey. Kemudian garisan bahu 1 cm, buat 2 tanda. Kemudian gariskan, sambungkan garisan ni. Okey. Bahagian garis lubang lengan yang sebelah sini sama juga 0.8. 0.8. 0.8 sampai habis atas ni. Okey. Sini bahagian rusuk 1 cm. Okey. Habis. Yang bawah sini tak perlu tanda, okey? Hanya keliling yang warna merah je. Nak kepastian, tengok balik pola. Yang warna merah saja kita tandakan. Okey, ini letak tepi. Keluarkan pula pola bahagian hadapan. Lapik. Cabut jarum peniti. Sama je prosesnya. Okey, pola letak tepi. Kita tandakan. Kita buka begini. Buka begini. Okey, tandakan. Ini bahagian tengah hadapan. Ni garis leher. Ni garis bahu. Ni lubang lengan. Ni rusuk. Yang bahagian yang melengkung dalam ni tak perlu. Bawah ni. Bawah berapa? 1.5 cm. Jangan lupa. Yang sebelah sini sikit je kan. Lurus kan. Okey. Tandalah. Yang bawah ni pun sama. Awak letak bersama-sama supaya awak tahu prosesnya. Jangan nanti ada terbalik pula tanda. Nanti nak jahit dah jadi masalah. Okey. Bahagian yang melengkung sini dengan melengkung sini tak perlu. Tengah hadapan. Tengah hadapan 1 cm. Ni garis lurus kan. Tandalah sikit. Tanda sikit sini. Tanda sikit atas ni. Tanda sikit. Tanda sikit. Kemudian sambung garisan. Tengah hadapan sini pula. Okay. Untuk yang garis leher sini 0.8. Garis lurus kan. Garis lurus. Tanda sini sikit. Tanda atas sikit. Sebelah sini pun sama. Tanda atas sikit. Sambung garisan. Sambungkan garisan itu. Okey, ini pun sama. Okey, garisan bahu 1 cm, tanda sikit sini, tanda sikit sini, sambungkan garisan bersama 1 cm, 1 cm, sambungkan garisan. Okey. Kemudian
dia punya garis lubang lengan. Kat mana garis lubang lengan ni? Cikgu ketepikan sikit supaya nampak. Garis lubang lengan, garis lubang lengannya di sini. Ini garis lubang lengan. Dan ini juga garis lubang lengan. Okey, garis lubang lengan berapa? 0.8. Garisan, ingat, garisan yang melengkung 0.8. Garisan lurus kecuali garis leher hadapan 0.8. Garis tengah hadapan, garis leher yang bahagian hadapan tu 0.8 walaupun dia garis lurus, sebab dia mesti selari dengan garis leher bahagian belakang. Dia tak boleh 0.8, 1 cm, tak boleh. Nanti awak nak jahit ada masalah. Okey. Sekarang ni bahagian rusuk 1 cm. Ni garis lurus. Awak tanda sini sikit, tanda sini sikit. Boleh sambung garisan ni. Okey, dah nak siap dah memindahkan tanda pola. Ikut cikgu pula. Okey, ni pun sama garis rusuk ni 1 cm, tanda sini sikit. 1 cm, tanda sini sikit. Okey. Siap. Okey, siap. Bahagian hadapan lapik. Tak macam ni. Ini lapik hadapan, ni lapik belakang. Tak bersama-sama. Kemudian kita punya, ini kita punya bahagian badan tadi. Okey, nampak? Okey. Cukup sehingga di sini proses menyusun atur pola pada fabrik, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola. Untuk proses menjahit kita sambung di kelas akan datang. Siapa yang tak ada mesin jahit, sediakan jarum jahit. Jarum jahit tu macam mana? Ni jarum jahit tangan Ni jarum jahit tangan. Mesti ada lubang di bahagian belakang untuk masukkan benang. Benang tu awak pilih warna yang sesuai dengan awak punya fabrik. Tengok, kalau ini warna biru, benang awak sebaik-baiknya mestilah berwarna biru. Kalau tak ada sangat warna biru, guna warna putih. Okey? Okey. Mesti sesuai dengan warna fabrik awak punya benang. Siapa yang ada mesin jahit, nanti bersedia dengan mesin jahit, boleh tengok cikgu punya tutorial menjahit awak punya rompi. Yang tak ada mesin jahit, cikgu akan ajar awak menggunakan jarum jahit tangan untuk menjahit awak punya rompi ini. Okey, sekian saja untuk hari ini. Minggu hadapan cikgu akan ajar cara menjahit rompi menggunakan jahitan tangan dan menggunakan mesin jahit. Okey, jumpa lagi untuk kelas akan datang. Sekian, terima kasih.